9289. Hari ini saya akan menerangkan mengenai apa itu MyEG dan apakah yang ada dalam aplikasi MyEG ini. Seperti yang kita tahu daripada paparan video sebentar tadi, MyEG ini merupakan sebuah aplikasi yang dibekalkan oleh MyEG Sdn Bhd. MyEG ini telah berada di dalam Google Play Store sejak Jun 2017. MyEG ini menawarkan pengguna untuk melakukan transaksi e-government dengan mudah dan cepat. Ia menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pembayaran zakat fitrah, pembaruan cukai jalan, insurans kenderaan, semakkan dan bayaran saman PDRM serta JPJ. So, bagi pertama kali yang membuat turun aplikasi ini, anda perlu membuat akaun MyEG. Kemudian, di dalam ruangan homepage MyEG tersebut, anda dapat melihat senarai perkhidmatan yang ditawarkan dalam ruangan tersebut seperti bayaran zakat, pembaruan cukai jalan, semakkan saman polis, JPJ, pembaharuan insurans dan semakkan status penghantaran. Jika anda scroll ke bawah, anda akan melihat future live chat di mana ada setiap hari kecuali public holiday. Selain itu, ia juga memaparkan nombor hotline MyEG serta kaunter-kaunter yang ada di dalam perkhidmatan MyEG tersebut. Jika anda nak tahu, MyEG ini merupakan elektronik government yang menjalankan perniagaan di atas talian di bawah seliaan Kementerian Dalam Negeri. MyEG merupakan satu platform yang membantu masyarakat untuk menyelesaikan urusan kaunter melalui kaedah yang dipermudahkan melalui atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masula binti Zaid, nombor metrik 269059. Saya akan bercakap mengenai visi dan misi MyEG serta perkhidmatan yang disediakan oleh MyEG. Bagi visi MyEG, to be a high value added provider of globally competitive IT services. Untuk misi MyEG pula, in order to realize our vision, we strive to optimize our current technology capabilities, develop employees' potential, enhance stakeholders' confidence, and increase our revenue growth through market expansion, product expansion, and continuous innovation. Servis dan perkhidmatan yang disediakan oleh MyEG adalah berkaitan dengan beberapa agensi, iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Jabatan Insolvensi Malaysia JIM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Polis Diraja Malaysia PDRM, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Telekom Malaysia Berhad TNB. Bagi DBKL, tersedia perkhidmatan semakkan dan pembayaran cukai taksiran secara atas talian melalui pembekal perkhidmatan MyEG Service. Selain itu, perkhidmatan semakkan dan pembayaran kompaun yang dikenakan DBKL juga turut disediakan oleh MyEG. Bagi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, MyEG merangkumi sistem kesalahan jalan raya iaitu Kejara. Mata Kejara diberikan kepada pemandu yang melakukan kesalahan melalui kompaun dari JPJ, PDRM ataupun Mahkamah Magistrat. Turut disediakan juga servis permohonan LDL bagi yang memenuhi syarat. Di MyEG juga boleh melaksanakan sistem tukar milik sementara dan sukarela tanpa perlu mengunjungi kaunter JPJ. Tetapi terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Bagi Jabatan Imigresen Malaysia, MyEG menyediakan khidmat memperbarui permit pekerja asing dan permit pembantu rumah. Untuk Polis Diraja Malaysia, MyEG Sdn Bhd menyediakan perkhidmatan berbayar yang membolehkan orang ramai untuk menyemak dan membayar saman mereka. Di MyEG Sdn Bhd turut memberikan perkhidmatan berkaitan Jabatan Pendaftaran Negara. Perkhidmatan ini ditawarkan kepada semua warga negara Malaysia yang telah pun memiliki MyCard. Pengguna boleh membuat permohonan gantian sekiranya keadaan fizikal MyCard rosak ataupun chip MyCard tidak dapat dibaca melalui proses pengesahan oleh agensi yang berkaitan bagi sebarang transaksi.
Untuk zakat peribadi pula, MyEG menyediakan khidmat semakan dan pembayaran zakat pendapatan peribadi, simpanan, saham, KWSP, emas dan zakat perniagaan iaitu syarikat. MyEG Survey Berhad juga menyediakan perkhidmatan yang berbayar yang membolehkan orang ramai untuk mengenal pasti status kebankrapan individu dan status pembubaran syarikat. Secara keseluruhannya, MyEG Survey Berhad dan kumpulan syarikatnya terlibat dalam perniagaan pembangunan dan pelaksanaan perkhidmatan kerajaan elektronik, e-government dan lain-lain perkhidmatan yang berkaitan sebagai inisiatif e-government selain pelaburan. Perkhidmatan ini boleh didapati melalui dalam talian dan kios yang diletakkan di beberapa kawasan strategik di seluruh Malaysia untuk membenarkan pengguna tanpa akses internet untuk memanfaatkan kemudahan e-perkhidmatan. Ini menjadikan MyEG sebuah pusat santi bagi e-perkhidmatan berkaitan dengan kerajaan di mana pengguna boleh mencari maklumat dan perkhidmatan dalam satu pakej pengguna yang menghubungkan kepada beberapa penyedia perkhidmatan iaitu service supplier dalam menyalurkan perkhidmatan kepada orang ramai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Izmira binti Muhammad, nombor matrik 276606 akan membentangkan tentang pesaing utama bagi MyEG. Okey, seperti yang kita sedia maklum, MyEG merupakan salah satu platform online yang menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang melibatkan beberapa agensi kerajaan. Agensi kerajaan yang terlibat contohnya adalah PDRM, immigration dan zakat dan sebagainya lah. Okey, jadi MyEG ni telah memonopoli perkhidmatan dan juga produk di Malaysia. Namun pada tarikh 24 Ogos 2020, satu kenyataan telah dikeluarkan oleh DH Malaysia yang menyatakan bahawa Iris Corp Berhad dan juga MyEG sebagai peneraju utama untuk mengemaskini sistem imigresen bersepadu nasional iaitu NIIS yang bernilai $1 bilion. Oleh itu, projek NNIS ni akan berpecah kepada dua syarikat iaitu MyEG dan juga Iris Corp Berhad. Jadi di sinilah wujudnya persaingan antara MyEG dan juga Iris Corp Berhad. Persaingan ni boleh ketara dilihat melalui sistem kawalan e-sempadan. Okey, kenapa diketara? Sebab Iris Corp Berhad ini adalah pemilik teknologi di sebalik e-pasport dan juga autograd immigration pertama di KLIA. Oleh kerana e-pasport dari Iris Corp Berhad ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan untuk kegunaan e-pasport di seluruh dunia. Jadi menurut laman web Iris Corp Berhad ni, penyelesaian kawalan sepadannya menyediakan pengurusan kawalan sempadan bersepadu termasuk kepada pelepasan sepadan manual, automatik dan juga bergerak. Jadi selain itu pengesahan dokumen, sistem informasi visa, pengenalan dan pengesahan biometrik dan juga lain-lain. Jadi hal ini membuktikan bahawa MyEG mempunyai persaingan yang hebat dengan bersama Iris Corp Berhad. Jadi pesaing utama bagi MyEG adalah Iris Corp Berhad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil bin Muhammad, nombor matrik 276561. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan berkumpulan berkaitan syarikat MyEG Sendirian Berhad. Untuk tugasan kali ini, saya diberi tugasan berkaitan trend-trend dan isu semasa, isu utama mengenai syarikat ini. Trend-trend dan isu-isu utama terkini mengenai syarikat. Seperti sedia maklum, semasa PKP telah dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020, yakni melibatkan fasa 1. Semasa fasa berkenaan, pergerakan kebanyakan masyarakat amatlah terhad
termasuklah institusi kerajaan maupun swasta. Namun begitu, terdapat juga industri yang diberi kebenaran oleh Majlis Keselamatan Negara MKN melalui kementerian-kementerian terlibat untuk bergerak dan beroperasi. Penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini banyak merencatkan perjalanan kebanyakan industri, termasuklah industri melibatkan pengangkutan, pembinaan, perkilangan, pertanian dan sebagainya. Kerencatan ini akhirnya akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Semasa fasa pertama PKP, premis-premis kerjaan seperti kaunter pendaftaran, pembayaran, contohnya di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Immigration, Jabatan Pendaftaran Negara dan pejabat pos terpaksa ditutup dan ianya memberi kesan kepada industri yang bergerak yang memerlukan perkhidmatan agensi kerajaan ini. Namun begitu, permasalahan ini sebanyak diselesaikan melalui platform e-dagang dan digital yang diperkenalkan oleh kerajaan. Antaranya perkhidmatan yang disediakan di MIEG antaranya ialah perkhidmatan pencukaian jalan, pembayaran cukai jalan, pembaharuan lesen. Mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan ini hanya perlu melayari laman web MIEG dan memilih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syahid bin Ismail, nombor matrik 269226. Hari ini saya nak terangkan tentang penilaian dari segi SWOT syarikat MIEG ni lah. SWOT atau dikenali sebagai SWOT merupakan gabungan antara 4 perkataan dalam bahasa Inggeris yang membawa makna seperti berikut. Yang pertama, S, strength, iaitu kekuatan, merupakan kekuatan dalaman yang ada dalam sesebuah syarikat. Manakala weakness, iaitu kelemahan, merupakan kelemahan dalaman yang memberi kesan buruk pada sesebuah syarikat. Opportunities, iaitu peluang, iaitu faktor luaran yang boleh membantu syarikat tersebut menjadi lebih maju dan berjaya. Manakala threat pula, iaitu ancaman, faktor luaran yang boleh memberi risiko kepada sesebuah syarikat tanpa kawalan. Ia merupakan proses perencanaan yang membantu perusahaan mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhannya. Tujuan utama daripada penilaian SWOT ini adalah untuk membantu sesebuah organisasi mengembangkan kesedaran penuh dari sebuah faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan sesuatu bisnes lah. Baik, seterusnya, dalam MIEG ni juga terdapat kelemahannya. Di antaranya ialah penggunaan perkhidmatan MIEG yang sangat meluas pada masa kini boleh menyebabkan sistem tersebut menjadi lemah kerana sistem tersebut tidak mampu menampung penggunaan yang terlalu ramai. Oleh itu, MIEG perlu menaiktarafkanlah sistem yang lebih baik supaya pengguna dapat menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan dengan lebih mudah dan pantas. Okey, secara ringkaslah tentang penilaian SWOT ini ialah untuk mengambil kesempatan terhadap kekuatan syarikat, menangani kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada dan mencegah segala ancaman yang akan datang. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengenal pasti isu dan masalah yang paling penting dalam syarikat selain menetapkan prioriti terhadapnya, menilai segala pilihan yang ada dan mengambil tindakan ke atasnya juga. Okay, sekian, terima kasih. Hai, saya Jyoti Mala, matrik 269362. Di sini saya ingin terangkan sedikit tentang hala tuju serta masa depan syarikat MIEG.
MyEG tergolong di dalam kategori teknologi MyEG. MyEG semakin menarik dan berjaya menarik perhatian pelanggan kerana ia memudahkan urusan. MyEG ini berfungsi sebagai orang tengah yang melakukan kerja-kerja seperti pembaharuan cukai jalan kenderaan, pembayaran trafik dan lain-lain lagi. MyEG Servis Berhad telah diperbadankan di Malaysia sebagai sebuah syarikat persendirian pada tarikh 17 Februari tahun 2000 dan dikenali sebagai IT Marvel Sdn Bhd. Selepas itu, nama syarikat ini telah ditukarkan kepada myeg.com sebelum mengisytiharkan nama yang kini digunakan pada 13 Oktober 2001. MyEG dan kumpulan syarikat terlibat dengan perniagaan dalam pembangunan dan pelaksanaan kerajaan elektronik EG. E-Khidmat adalah inisiatif dalam program kerajaan dan khusus pada peningkatan penyampaian dalam operasi dalam kerajaan dan khidmat penyampaian pada orang awam. Secara keseluruhannya, inisiatif E-Khidmat ini memudahkan orang awam mendapatkan maklumat dan menjalankan urus niaga dengan pelbagai khidmat. Pembekal dengan mudah dengan masa yang lebih terurus melalui khidmat elektronik. Kita panggil E-Khidmat. Kejayaan perkhidmatan urus niaga secara atas talian ini telah menjadi pemaju untuk MyEG mengembangkan operasi dan melaksanakan beberapa lagi projek kerajaan pada Jun 2004 dan telah mengambil alih Gale Vector Sdn Bhd GVSB kita bagi yang berperanan dalam menyediakan penyelesaian, perisian dan menyelenggara perkhidmatan kepada pelanggan. Pemilikan GVSB ini membolehkan syarikat untuk mengukuhkan kepakaran yang berterusan bagi platform perkhidmatan MyEG. MyEG juga memperluaskan operasinya dalam sektor penyelesaian e-insurans dan beberapa perkhidmatan berkaitan insurans melalui syarikat iaitu PDX Net Sdn Bhd PNSB kita panggil. PNSB mula beroperasi pada tahun 2005 1 Januari dan kini menyediakan perkhidmatan rangkaian komputeran Electronic Computer Linkage melalui aplikasi perisiannya dan teknologi internet sebagai perantara di antara syarikat-syarikat insurans dan JPJ dengan penggelaran e-Cover Notes. MyEG bersama kumpulan syarikatnya berkhidmat sebagai sebuah komuniti yang berasaskan informasi dan pusat perkhidmatan bagi memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat, membuat transaksi dan berinteraksi dengan pihak berkuasa kerajaan persekutuan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Nazrul bin Muhammad Adnan, nombor metrik 276532. Tajuk video present saya ialah cadangan untuk menaikkan sistem MyEG. MyEG mestilah melabur pada firma yang besar berasaskan teknologi kerana MyEG semakin pesat di masa kini. Contoh firma yang perlu melabur ialah firma perniagaan yang menumpukan penyelidikan, pembangunan, perkomersialan dan perkomputeran visual mudah alih. MyEG mestilah membuat pemasaran digital supaya dapat menarik minat pelanggan. Selain itu, mewujudkan laman web sesawang yang responsif dan mesra pengguna untuk mendapat akses komputer, telefon dan media elektronik. MyEG perlu membanyakkan iklan di laman sosial, sesawang dan televisyen untuk membolehkan pengguna mengetahui cara penggunaan MyEG. Selain itu, perlulah melatih pekerja supaya berpengalaman dan membina tanggapan yang baik terhadap pelanggan yang menggunakan MyEG. Pelanggan yang menggunakan MyEG boleh menyampaikan maklumat tentang MyEG kepada rakan mereka yang belum menggunakannya lagi. Terakhir, MyEG boleh mengurangkan cas perkhidmatan supaya pelanggan lebih tertarik dengan sistem MyEG. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, aplikasi MyEG ini sangat mudah digunakan
memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi perkhidmatan dengan baik. Ditambah pula dengan isu pandemik COVID-19 pada masa kini, dengan kewujudan MyEZ ini, ia dapat membantu masyarakat untuk menjimatkan masa dan tenaga bagi tujuan pengendalian urusan yang berkenaan tanpa perlu hadir ke kaunter. Sekian, terima kasih.